hari ini buat permulaannya kita akan melihat sirah 25 Rasul. 25 Rasul sepanjang bulan Ramadan ini. Yang pertamanya kita akan lihat kisah Nabi Adam. Allah Subhanahu Wa Taala menghantar di atas muka bumi Allah ini hampir 124,000 Nabi dan Rasul. Punyalah ramai tuan-tuan. Yang diceritakan di dalam Al-Quran adalah 25 Rasul sahaja. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya daripada 124,000 Allah rakamkan nama Nabi dan Rasul itu, Allah letak dalam Al-Quran hanya 25 Rasul sahaja. Maka baki Rasul-Rasul yang lain Allah tidak letakkan. Kita akan berjumpa di mana? Kita akan berjumpa para Nabi dan para Rasul ini di mahsyar nanti. Sebab tu di mahsyar ini adalah salah satu padang perhimpunan daripada mana Allah cipta, daripada Allah mula menciptakan sehinggalah akhirnya Allah menciptakan, kesemuanya akan berkumpul di padang mahsyar. Jadi bila sebut 25 Rasul, Islam ada jawapan. Siapakah manusia yang pertama? Manusia pertama, maka hari ini daripada kanak-kanak sekolah tadika sekalipun, sehinggalah yang paling warga emas sekalipun boleh jawab soalan ini. Baik daripada Islam ataupun bukan Islam, maka ada jawapannya. Jawapan dia apa tuan-tuan? Manusia pertama itu adalah Adam. Adam bin apa? Tak ada bin. Adam itulah ciptaan Allah secara terus, sentuhan Allah secara terus. Maksudnya tak ada ayah dan tak ada ibu. Ianya tidak dikandungkan. Malah Adam ini diciptakan secara terus. Ketika Allah bertanya kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, aku nak cipta seorang makhluk yang bernama manusia untuk aku jadikan khalifah di atas muka bumi Allah ini. Maka malaikat bertanya kepada Allah, wahai Allah, kenapa nak cipta makhluk yang membuat kerosakan? 1. Menumpahkan darah. 2. Sedangkan kami, ya Allah, para malaikat ini, kami makhluk yang tidak berbuat dosa, dan kami sentiasa bertasbih memuji kamu, wahai Allah. Lalu Allah jawab kepada para malaikat ini, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Kata Allah, wahai malaikat, kamu tak tahu apa yang aku tahu. Bila malaikat tanya macam tu, malaikat tanya kepada Allah, wahai Allah, kenapa nak ciptakan satu makhluk yang akan membuat kerosakan, sedangkan pada ketika itu Adam belum lagi diciptakan. Maksudnya Allah baru bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, aku nak cipta manusia untuk aku jadikan khalifah di atas muka bumi Allah. Malah malaikat jawab kepada Allah, kenapa nak cipta makhluk yang buat kerosakan, menumpahkan darah? Maka di sini ulama menjawab bahawa sesungguhnya sebelum manusia ini diciptakan, di bumi sudah pun ada wakilnya, iaitu golongan-golongan jin. Maka golongan-golongan jin inilah yang kerap menumpahkan darah dan melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah ini. Kalau saya tanya siapa manusia yang pertama, maka kita boleh jawab, jawapannya adalah Adam. Kalau manusia yang kedua, Islam pun ada jawapan, jawapannya adalah Sayyidatina Hawa, yang diciptakan secara terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu Allah arah malaikat untuk ambil tanah di bumi.
Allah arah, wahai para malaikat, ambil tanah di bumi. Tanah mana kita tak tahu, wallahu a'lam. Tak tahu tanah kota Seri Emas ke, tanah Kampung Jijan ke, tanah Mekah ke, tanah China ke, tak diberitahu. Cuma Allah arahkan para malaikat untuk ambil tanah tin ataupun turab. Tin ni apa tuan-tuan? Tin ni adalah tanah yang basah. Lalu Allah bentuk Nabi Adam dengan sentuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu diciptalah Adam ini, dibentuk dengan tanah tersebut, diciptakan secara terus. Adam itu lebih kurang 60 hasta. 60 hasta ketinggian Nabi Adam, lebih kurang 30 meter tuan-tuan. Ketinggian ini dah tak ada dah. Untuk zaman kita hari ini dah tak ada. Hanya Nabi Adam sahaja yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala 60 hasta, lebih kurang 30 meter. Lebih kurang 30 meter. Lalu apabila selesai diciptakan Adam, Allah sengaja membiarkan ciptaannya itu, iaitu Adam, berada di situ dalam keadaan tidak diletakkan rohnya lagi. Maksudnya apa tuan-tuan? Allah dah selesai cipta Nabi Adam dengan kepala, tangan, kaki. Lalu Allah baringkan Nabi Adam di situ dalam keadaan tidak lagi diletakkan rohnya. Maka pada ketika itulah tersebar di kawasan langit bahawa Allah telah menciptakan Adam. Ketika itulah para malaikat berkumpul bersama dengan Azazil. Pada ketika itu namanya Azazil. Azazil, mereka melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua para malaikat melihat, maka malaikat memuji ciptaan Allah. Memuji ciptaan Allah dengan mengucapkan Allah Maha Besar dengan ciptaan Allah. Lalu pada ketika itu Azazil ini, yang itu iblis, datang melihat jasad tersebut. Lalu iblis masuk ke dalam tubuh Adam. Iblis masuk ke dalam tubuh Adam. Lalu apabila iblis meronda-ronda di dalam tubuh Adam, apabila iblis keluar semula daripada tubuh Adam, apa kata iblis? Iblis kata fihi ajwaf. Di dalamnya banyak ruang-ruang yang kosong. Ianya adalah ciptaan yang lemah, makhluk yang lemah. Nampak tuan-tuan? Iblis pada ketika itu, di mana para malaikat pun datang berkumpul, tapi para malaikat kesemuanya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ketika itu iblis datang, iblis masuk ke dalam tubuh Adam. Bila iblis masuk ke dalam tubuh Adam, iblis keluar fihi ajwa. Sesungguhnya di dalam tubuh ini banyak ruang-ruang kosong. Banyak ruangan kosong. Ini adalah ciptaan yang lemah dan ini adalah makhluk yang lemah. Nampak iblis pada ketika itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala masukkan roh. Bila masukkan roh ni, permulaannya di mana tuan-tuan? Dia akan bermula daripada kepala. Apabila Allah mengarahkan malakul maut untuk cabut nyawa, maka nyawa itu akan ditarik daripada kaki dahulu. Apabila Allah masukkan roh ke dalam Nabi Adam, waktu itu Allah masukkan permulaannya dari atas kepala. Daripada atas kepala, kemudian apabila sampai roh itu di kawasan mata, maka ketika itu Nabi Adam membuka matanya buat kali yang pertama. Apabila Nabi Adam membuka matanya buat kali yang pertama, kemudian roh itu masuk, dia turun tuan-tuan, daripada kepala turun sampai di bahagian hidung. Sampai di bahagian hidung, Adam pada ketika itu bersin tuan-tuan, bersin. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala jawab, yarhamka rabbu, Tuhan kamu merahmati kamu. Lalu apabila roh itu sampai di bahagian perut,
di bahagian perut. Tiba-tiba Nabi Adam berasa lapar dan dia bangun. Waktu Rasulullah SAW cerita kepada para sahabat, Nabi Adam pada ketika itu bangun dalam keadaan ajlan, iaitu tergesa-gesa. Apabila roh itu masuk sampai ke bahagian perut, Nabi Adam berasa lapar, lalu dia bangun, bangkit, nak cuba bangkit dalam keadaan ajlan, iaitu tergesa-gesa. Macam mana Nabi Adam pada ketika kita tahu tentang lapar? Dan bila Nabi Adam lihat buah-buahan syurga, Nabi Adam nak bangun, nak ambil. Macam mana Nabi Adam tahu perkara-perkara tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu asas kehidupan, pengetahuan tentang alam ini, apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan, kaki kegunaannya apa sahaja ilmu yang ada di dalam ini. Allah install secara terus kepada Nabi Adam. Masuk ilmu itu secara terus ke dalam Nabi Adam. Ibarat kita ambil pendrive, dalam pendrive itu ada maklumat peperiksaan, kita cucuk, install, masuk terus. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengurniakan ilmu, mengajarkan Nabi Adam secara terus ilmu-ilmu berkaitan kehidupan dan juga alam semesta ini kepada Nabi Adam. Dan ketika itulah bila roh sampai ke bahagian kaki, tuan-tuan, maksudnya sudah lengkap. Adam itu dalam keadaan bernyawa. Ketika itulah Allah sebut, usjudu li Adam fasajadal malaikatu kulluhum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sujudlah kamu kesemuanya wahai malaikat kepada Adam. Pada ketika itulah, tuan-tuan, waktu Allah ciptakan Adam dalam keadaan tidak bernyawa, para malaikat kesemuanya yatahamasuna fima bainahum. Mereka, malaikat ini berbisik-bisik. Maksudnya apa, tuan-tuan? Kita lah kalau tengok orang buat show ke apa ke, kita akan tengok, kita akan berbisik-bisik. Oh, cantik dia punya ni. Cantik kereta ni. Contoh, kita tengok pameran kereta. Baru-baru ni ada kereta Proton nak buat 4-wheel drive. Maksudnya rekaan baru kita tengok. Maka begitulah malaikat. Malaikat berbisik-bisik, yatahamasuna fima bainahum, di antara mereka berbisik-bisik bahawa sesungguhnya kita masih lagi berada di atas kemuliaan ciptaan Allah. Maksudnya malaikat nak bagi tahu kita ni mulia sebab kita diciptakan daripada cahaya. Ini ciptaan ini daripada tanah. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sebut usjudu li Adam, sujudlah kamu keseluruhan wahai malaikat kepada Adam, maka ketika itulah malaikat ini tahu bahawa sesungguhnya selepas ini Adamlah, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan yang paling mulia. Allah bagi tahu ketika manusia itu beriman, bertakwa dengan sempurna, beriman, takut kepada Allah dengan sempurna, manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Dan ketika mana manusia itu dalam keadaan ingkar perintah Allah, bermaksiat kepada Allah, Allah kata apa? Balhum adal, dia ini lebih hina lagi daripada binatang-binatang ternakan. Nampak, tuan-tuan? Mulianya manusia ini, kalaulah dia takwa, beriman kepada Allah, ikhlas daripada hati dia, maka dia ini lebih mulia daripada malaikat. Dan kalaulah manusia itu dalam keadaan ingkar perintah Allah, bermaksiat kepada Allah, balhum adal, dia itu lebih hina daripada binatang ternakan. Kemudian Nabi Adam hidup
dan Allah arahkan sujud kecuali siapa? Kecuali Iblis. Iblis tak sujud, tuan-tuan. Iblis tak sujud dalam keadaan Iblis kata, ini ke ya Allah? Nak cerita Allah suruh sujud, takkanlah dengan ini wahai Allah. Jawab Iblis, takkanlah dengan ini aku daripada api, dia daripada tanah. Sesungguhnya aku lagi mulia. Dalam keadaan Iblis sebut dia itu mulia, Iblis, tuan-tuan, ratusan ribu tahun dia beribadah kepada Allah. Sebab itulah dia punya kedudukan sebelum diarahkan sujud dan dia tidak sujud, kedudukan dia sama taraf dengan para malaikat. Iblis dalam keadaan dia sombong, maka ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala halau Iblis ini daripada syurga Allah, dan pada ketika itulah Iblis minta izin, wahai Allah, panjangkan umur aku sehinggalah akhirat. Nampak, tuan-tuan? Iblis ini dalam keadaan dia berilmu dan dia alim, dia tahu nak minta kadar hidup panjang umur ni itu. Sebab apa? Sebab dia tahu bila Allah datangkan kiamat, tak ada siapa-siapa pun yang akan hidup. Maka bijaknya Iblis ini dia minta, wahai Allah, panjangkan umur aku sehingga kiamat. Sebab apa? Aku nak menyesatkan anak cucu cicit Adam ini, keturunan dia. Lalu Allah izinkan, tuan-tuan, Allah izinkan, wahai Iblis, nyawa kamu akan dipanjangkan sehingga kiamat, dan kamu tidak dapat menyesatkan di kalangan hamba-hamba aku yang apa, tuan-tuan? Yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka malaikat semua sujud. Bila malaikat semua sujud, ini bukanlah sajadatul ibadah, dia adalah sajadatul takrim, sujud penghormatan. Maksudnya sujud itu adalah bukan sujud ibadah, tapi ini adalah periktirafan daripada para malaikat atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sujud penghormatan kepada Adam. Nabi Adam hidup di dalam syurga, tuan-tuan. Nabi Adam hidup di dalam syurga dalam keadaan Nabi Adam lihat semuanya berpasang-pasangan. Maka Allah tahu keinginan Nabi Adam, lalu Allah ciptakan Hawa. Tak ada ayah juga dan tak ada ibu juga. Maksudnya apa? Ciptaan Allah secara terus melalui sentuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan bayangkan pula, Allah ciptakan Adam ni dan Hawa seperti kita tengok orang buat tembika tau. Kita jangan terbayang macam tu pula. Kita itu luar daripada kotak pemikiran kita. Serahkan kesemuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mencipta Hawa. Kemudian bila Adam bangun, Adam nampak Hawa ada di sebelah. Lalu berpasangan-pasanganlah mereka di dalam syurga. Lalu Allah ucapkan kepada Adam dan Hawa, wahai Adam dan Hawa, tinggallah kamu, wahai Adam dan Hawa, di dalam syurga ini yang maha luas. Luasnya syurga ini, tuan-tuan, ada malaikat. Jangan bayangkan kita ronda motor pun dalam kota Seri Emas ni pun kadang-kadang tak sempat juga. Walaupun ronda petang, tak ada kawasan yang kita dapat cover keseluruhannya. Malaikat ni besar. Ada satu ketika malaikat ini dia ronda dalam syurga itu, dalam keadaan dia terbang 40 tahun, tuan-tuan, belum dapat cover lagi kawasan syurga itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu teduhan pohon di dalam syurga yang rindang. Kalaulah seseorang penunggang kuda melalui bawah teduhan tersebut, maka dia perlu mengambil masa 70 tahun untuk melepasi kawasan teduhan pohon yang rindang itu, tuan-tuan. Bayangkan syurga Allah Ta'ala yang maha luas. Cuma Allah pesan kepada Adam dan juga Hawa, jangan dekat dengan pokok ni. Buatlah apa sahaja yang kamu suka
di dalam syurga ini, berjalan-jalanlah, berseronok-seronoklah di dalam syurga ini, cuma jangan dekat dengan satu pohon ini, dan jangan ambil buah daripada pohon ini dan makan buah tersebut. Kemudian iblis datang. Ni iblis nak mainkan peranan dia yang pertama, tuan-tuan. Iblis datang, iblis kata, wahai Adam, seronok tak tinggal di dalam syurga ini? Maka Adam kata, seronok. Wahai Adam, tahu tak kenapa Allah tak benarkan kamu hampir dan ambil buah daripada pokok ini untuk dimakan? Lalu pada ketika itulah Adam kata, tak tahu. Tak tahu. Maka iblis pada ketika itu jawab, wahai Adam, sesungguhnya kalau kamu ambil buah daripada pohon ini dan kamu makan buah daripada pohon ini, kamu akan kebal, Adam. Kamu akan kebal, kamu tak akan binasa, kamu akan kekal selama-lamanya, dan kamu akan mulia sama macam malaikat, wahai Adam. Maka Nabi Adam ini, dia adalah Nabi yang suka dengan kebaikan, tuan-tuan. Orang yang suka dengan kebaikan, apa sahaja yang perkara yang disebutkan yang mendatangkan kebaikan, dia suka. Sehingga kan dia lupa dengan arahan Allah Subhanahu Wa Taala supaya jangan dekat dengan pokok tersebut. Lalu apabila dipujuk, dirayu oleh iblis, pada permulaannya Nabi Adam tak mahu. Nabi Adam tak mahu, dan pada ketika itulah Hawa pun memujuk suami dia. Maka Hawa ambil buah tu tersebut, tuan-tuan. Lalu Hawa makan. Lalu bila Hawa makan, tengok tak ada apa-apa. Iblis kata, tengok tak ada apa-apa, okey je, tak ada apa-apa pun masalah. Lalu Nabi Adam pun ambil buah tersebut, lalu makan daripada buah tersebut. Ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala meluruhkan pakaian Adam dan juga Hawa, tuan-tuan. Bayangkan, umat manusia ini sudah ada sifat malu seawal penciptaannya. Sebab apa? Sebab waktu pakaian mereka itu luruh jatuh, maka ketika itulah Adam dan Hawa memetik daun-daun daripada syurga untuk ditutupkan bahagian kemaluan mereka. Dan pada ketika itulah Adam dapat melihat Hawa, dan Hawa juga dapat melihat Adam. Dan ketika itulah Allah jawab kepada Adam, wahai Adam, bukankah aku sudah melarang kamu supaya jangan dekat dengan pohon tersebut? Dan aku sudah juga beritahu bahawa sesungguhnya iblis itu adalah musuh yang nyata buat kamu. Ketika itulah Adam diturunkan daripada syurga, tuan-tuan. Diturunkan daripada syurga ke bumi ini. Maka pada ketika itu Adam diturunkan di bahagian India, dan Hawa ketika itu diturunkan di kawasan Arafah. Kawasan Arafah ni mana, tuan-tuan? Arafah, padang Arafah lah. Arafah tempat perjumpaan, di mana Adam pada ketika itu diletakkan di bahagian India. Maka bercari-carilah sepasang suami isteri ini. Maka mereka saling mencari dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, bila kita membaca kisah Nabi Adam ini, kita jangan timbul di dalam hati kita, oh teruk rupanya Adam, oh Nabi pun ingkar perintah Allah. Tuan-tuan, jangan bandingkan maksiat ataupun ingkar Nabi Adam itu seperti kita. Nabi Adam dalam keadaan umurnya 900 lebih tahun, ataupun ada riwayat lain bagi tahu 1000 tahun. Dalam keadaan Nabi Adam melakukan satu kesalahan kepada Allah, dan tidak melakukan kesalahan seumur hidup Nabi Adam sehinggalah wafat. Kita jangan bayangkan maksiat yang kita lakukan kepada Allah sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam. Dan bila Nabi Adam turun, tuan-tuan, Nabi Adam turun bertemu dengan Hawa, kemudian mereka ini dikurniakan anak, tuan-tuan. Dikurniakan anak kembar, lelaki dan perempuan, 20 kembar, tuan-tuan. 20 kembar maksudnya ada 40 orang anak Nabi Adam. Laki, perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan. Saya cuba laju sikit. Kemudian apabila turunnya kembar itu laki, perempuan,
Waktu itu syariat memberitahu bahawa sesungguhnya kamu tidak boleh berkahwin dengan pasangan kembar kamu. Maksudnya apa? Maksudnya dia kena kahwin dengan kembar yang lain. Pada ketika itulah kita lihat pada kisah Habil dan juga Qabil. Habil dan juga Qabil pada ketika itu hendak dijodohkan. Nak dijodohkan, Qabil pada ketika itu tak nak berkahwin dengan kembar si Habil. Kerana apa? Kerana Qabil ini punya pasangan kembar lebih cantik lagi daripada pasangan kembar Habil. Lalu pada ketika itulah bila melihat semangatnya Qabil ini untuk menikah dengan pasangan kembar dia, ketika itulah Nabi Adam mencadangkan untuk dibuatkan korban. Dibuatkan korban. Qabil pada ketika itu pekerjaannya adalah pertanian, dan Habil pada ketika itu beliau adalah penternak ataupun mengembala binatang. Lalu Habil memberikan korbannya daripada sayur-sayuran, buah-buahan yang sudah tidak berkualiti. Manakala ketika itu Habil meletakkan binatang ternakan yang paling sihat, yang paling bagus, maka ketika itulah Allah menerima korban yang dilakukan oleh Habil. Qabil tidak berpuas hati, lalu dia kata, aku akan bunuh kamu. Aku akan bunuh kamu, wahai Qabil. Aku akan bunuh kamu. Qabil berkata dengan Habil, aku akan bunuh kamu. Maka Qabil pada ketika menjawab, kalau engkau ingin membunuh aku tidak akan membalas kamu. Dan kerana apa? Kerana aku takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian waktu si Qabil ini sedang tidur, Habil datang menghempaskan satu batu yang besar di kepala Qabil. Maka ketika itulah Qabil mati. Qabil mati dalam keadaan Habil tak tahu nak buat apa-apa. Ketika itulah Allah ilhamkan kepada Habil apabila dia melihat dua ekor gagak yang sedang berlawan, lalu mati salah satu ekor gagak. Lalu dia melihat gagak tersebut, burung tersebut menggali dan mengkabuskan bangkai binatang yang tersebut. Maka ketika itulah si Qabil ini meniru tindakan tersebut. Dalam keadaan itu dia rasa menyesal, tuan-tuan. Dia rasa menyesal, tapi dia tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengasingkan diri, membawa keluarga dia di satu tempat, iaitu kawasan dataran. Maksudnya keturunan Qabil ini duduk di kawasan dataran, manakala keturunan Habil ini bersama dengan Nabi Adam duduk di kawasan pergunungan. Ketika itulah syariat turun bahawasanya orang-orang ataupun waris daripada Qabil ini tidak boleh berjumpa dengan waris sebelah Habil. Maksudnya yang bahagian duduk di pergunungan tidak boleh berjumpa dengan orang yang duduk di bahagian dataran. Ini adalah syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan, apa yang berlaku? Iblis memainkan peranannya apabila iblis mendatangi kawasan dataran yang diduduki oleh anak dan isteri Qabil ini. Lalu iblis pada ketika itu berupa dengan manusia. Dia buat apa, tuan-tuan? Dia memainkan satu alat muzik yang pertama sekali di dalam alam ini, iaitu seruling. Orang putih panggil apa? Flute. Flute maksudnya alat yang perlu ditiup. Itulah kali pertama bunyi-bunyian ini dikeluarkan dan didengari oleh manusia-manusia, asbab daripada iblis tadi. Maka mereka terhibur. Sampai sekarang pun, tuan-tuan, kalau kita pergi mana-mana pasar raya sekalipun, ada orang main muzik, kadang-kadang kita boleh, orang kata, terhayal. Duduk sekejap lama sampai lawan, bang, jom jalan. Barulah kita terjun jalan. Peranan muzik, tuan-tuan, peranan muzik melalaikan manusia. Dan pada ketika itulah orang-orang yang duduk di dataran, saudara mara waris daripada Qabil, mereka sangat minat dengan perkara tersebut.
belah Kabil ini tuan-tuan, dia adalah di kalangan wanita-wanita yang cantik. Wanita-wanita yang cantik, zuriat wanita yang cantik. Dan di sebelah Habil ini pula adalah di kalangan lelaki-lelaki yang kacak. Bila di kalangan lelaki-lelaki yang kacak, iblis ini datang kepada sebelah Habil ini untuk membisikkan, kenapa Allah tak bagi kamu berjumpa dengan saudara mara kamu, ahli keluarga kamu? Nampak tuan-tuan? Dia tak kata, jom kita pergi melawat saudara kamu, kita berhibur. Tapi iblis ni sebut, kenapa Allah? Dia wujudkan satu persoalan di kalangan manusia pada ketika itu. Kenapa Allah tak bagi? Kenapa Allah tak bagi? Sampailah satu keadaan apabila orang-orang di sebelah Kabil ini mendengarkan muzik-muzik ini, maka mereka pun terhibur, mereka turun. Dan ketika itulah wanita-wanita Kabil memainkan peranan. Apabila itulah tabarruj pertama jahiliyah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Janganlah kamu wahai wanita-wanita bertabarruj, berlebih-lebihan dalam kamu menghiasi diri kamu, kerana itu adalah perbuatan orang jahil yang pertama. Yang pertama tuan-tuan. Kemudian berlaku perkara tersebut daripada mendengar sahaja, mereka menggerak-gerakkan badan dia. Tuan-tuan, biasa kita tengok perkara ini di pusat-pusat hiburan. Bila dengar muzik, dia gerak-gerak, dia mula menari-nari, sampailah berlaku penzinaan di antara waris daripada Kabil dan juga Habil. Ketika itulah maksiat ini berlaku, berluasa, sehinggalah satu keadaan daripada keturunan Nabi Adam ini yang ketujuh, iaitu Nabi Syith. Dialah yang akan berdakwah kepada manusia-manusia di kalangan anak cucu-cucu Adam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Adam ini bila dia wafat, waktu umurnya 900 lebih ataupun 1000 tahun, dalam keadaan muka bumi Allah ini tak ada satu pun yang mensyirikkan Allah. Syirik tak berlaku, tapi maksiat dan dosa berlaku tuan-tuan. Dan ketika itulah yang terakhir, saya pendekkan sikit, waktu Nabi Adam sakit tenat tuan-tuan. Waktu Nabi Adam sakit tenat, Nabi Adam minta kepada anak-anak dia supaya dicarikan makanan, buah-buahan daripada syurga. Maksudnya di bumi Allah ini ada buah-buahan yang menyerupai daripada buah-buahan syurga. Dan ketika itulah malaikat yang turun. Malaikat yang turun berupa dengan manusia, melihat anak-anak Nabi Adam ini mencari buah-buahan tersebut, lalu kata para malaikat ini, pulanglah kepada ayah kamu, iaitu Adam, kerana masanya sudah hampir. Apabila sampai di rumah tersebut, waktu itu Nabi Adam kenal. Kerana apa? Nabi Adam pernah duduk di syurga dan pernah melihat malaikat. Lalu Nabi Adam kata, tinggalkan aku bersama dengan para malaikat. Ketika itulah malaikat mencabut nyawa Adam. Waktu malaikat mencabut nyawa Adam, itulah malaikat-malaikat yang turun tadi masing-masing menyelesaikan jenazah Adam. Apa yang mereka buat? Mereka mandikan, mereka kafankan, mereka wangikan, kemudian mereka mengkebumikan. Kemudian para malaikat ini berkata, beginilah yang harus dilakukan oleh anak cucu cicit Adam apabila mereka meninggal dunia. Yang diajarkan oleh para malaikat yang turun menyelesaikan jenazah. Jenazah siapa? Jenazah datuk dan moyang kita. Kita semuanya asal sama tuan-tuan. Sebab tu bila selipar kita kena curi, tak apa, adik-beradik kita yang datang ambil selipar kita. Sebab apa? Kita ini datang daripada sumber yang sama, iaitu Nabi Adam. Boleh tak? Boleh tak nak pilih Nabi lain? Tak boleh. Tak ada pilihan. Kita semua sama. Sebab itu selipar kawan kita pun selipar kita. Nampak tuan-tuan? Jadi yang terakhir, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menutup siri yang pertama kita ini dengan kisah Nabi Adam. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat. Sementara menunggu azan, eloklah kita berdoa kepada Allah supaya Allah memakbulkan doa kita di tempat yang mustajab, iaitu sebelum kita menunggu azan untuk berbuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu. Bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Sibukkan kami dengan urusan akhirat, jangan sibukkan kami dengan urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami, sedekah kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah proses sakaratul maut kami, ya Allah. Ringankanlah sakit sakaratul maut kami, ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Jadikan kubur kami sebagai taman syurga, ya Allah. Jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka, ya Allah. Bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ihsanlah kami dalam proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Permudahkanlah proses timbangan kami, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu